Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi saya berpeluang bersama-sama dengan para jamaah, ikhwah dan akhwat Surau Al-Mukhlisin. Dan pada malam ini saya telah diberikan amanah oleh Al-Fadhil Ustaz Fauzi untuk memberi sedikit perkongsian, bukan pada tajuk yang asal. Okey, tajuk adalah tajuk saya sendiri. Okey, sebab yang mempunyai tajuk yang asal, insya-Allah nanti beliau akan sambunglah pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya melihat Ramadan hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi, lebih kurang 2 minggu sahaja lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Para sahabat, apabila mereka mengetahui, sebenarnya mereka mengira-ngira sebenarnya bila habisnya Ramadan, mereka adalah orang yang paling sedih dengan kehilangan Ramadan. Dan bermulanya 1 Syawal, mereka telah meletakkan kerinduan kepada Ramadan tahun depan. Jadi biasanya para sahabat ini ataupun salafus salih, mereka telah membuat persediaan yang awal untuk menghadapi Ramadan. Macam kita lah, perumpamaan yang paling mudah, sekiranya kita nak panjat Gunung Broga, apakah persediaan yang kita buat? Kita tak boleh datang terus panjat daki Gunung Broga, sebab bimbang nanti bila sampai di pertengahan kram dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat? Ada step-step dia, ada persediaan-persediaan dia. Okey, yang pasti fitness kita mesti cukup, mesti mencukupi untuk kita mendaki Gunung Broga. Jadi persiapan itu kita buat awal. Okay, kita buat persiapan dari sudut fizikal. Okay, kita buat persiapan dari sudut mental. Mungkin ada yang tidak ada pengalaman memanjat gunung, dia orang tengok apakah pengalaman-pengalaman orang. Okay, perkara yang dipanggil apa, kita biasa kita sebut do's and don'ts. Perkara yang perlu buat, perkara yang tidak perlu buat. Kita kaji benda tu. Okey, semata-mata kerana kita nak menghadapi pada hari kejadian. Samalah juga dengan para sahabat. Apabila mereka tahu Ramadan hampir tiba, apa yang mereka buat adalah mereka telah memperbanyakkan melakukan amalan sunat. Okey, antara yang dilakukan adalah banyak berpuasa, sebagai membiasakan tubuh badan mereka dan untuk menghadapi keadaan berpuasa. Apabila 1 Ramadan nanti, badan dah tak terkejut, okey, dengan puasa tersebut. Kerana puasa ni kita menahan diri daripada lapar dan dahaga, dan juga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia bukan setakat menahan diri pada makan,
menahan diri daripada minum, tetapi kita mengambil juga perkara-perkara lain yang berkaitan dengan nafsu kita, dengan syahwat kita, bukan sekadar lapar dan dahaga, tapi kita nak mendidik diri kita, nafsu kita, syahwat kita, supaya boleh dijinakkan juga. Kerana biasanya orang yang berpuasa ni, cabaran yang kuatnya bukan lapar, bukan dahaga, tetapi cabarannya adalah nafsunya sendiri. Okey, jadi benda itu adalah yang perlu, persediaan yang perlu diambil berat, yang perlu di take note oleh semua orang Islam, supaya kita lebih bersedia untuk menghadapi puasa pada bulan Ramadan, dan juga untuk kita menghidupkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di antara perkara yang paling digemari ataupun yang paling disukai oleh para sahabat ataupun oleh Nabi SAW, ibadah yang paling utama yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah solat itu sendiri. Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Para sahabat mereka melazimi malam-malam mereka dengan qiyamul lail, dan di bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Okey, namun pada malam ini saya bukan nak memfokuskan kepada solat-solat yang kita kata yang bersifat sunat. Okey, tetapi kita nak memperbaiki dulu solat-solat yang dihukumkan wajib. Okey, saya nak kita memperbaiki dulu perkara yang berkaitan dengan solat kita, solat fardu. Sedikit muhasabah yang saya nak titipkan di sini. Semasa kita mendirikan solat, pernah tak kita bertanya kepada diri, ketika aku mendirikan solat ni, apakah perasaan yang kita alami semasa kita mendirikan solat? Adakah sama perasaan itu seperti mana kita merancang untuk melakukan sesuatu pada keesokan harinya? Kadang-kadang kita dah mengigau dah pada malam itu. Sebagai contoh, hari ini kita ada bowling kan? Ada yang termimpi-mimpi dah menang dapat piala lah pada malam tadi. Walaupun bowling itu berlaku pada hari ini. Maksudnya fikiran kita akan memikirkan perkara itu, dan perasaan kita seronok. Biasanya bila benda yang seronok atau benda yang menakutkan, dia akan sentiasa berada di dalam fikiran kita. Adakah kita menghadapi bila kita nak, contoh esok waktu subuh, adakah malam ini kita dah terjaga-jaga daripada tidur sebab dah pukul 5.30, dah masuk waktu subuh? Adakah kita terjaga-jaga kerana kita bimbang akan terlepas salat subuh esok? Adakah gitu perasaan kita? Dan bila kita bangun daripada subuh, mungkin isteri kita yang menggerakkan kita. Okey, orang rumah ni kadang-kadang itulah kelebihan bagi suami. Kadang suami ni bila kita kunci jam dekat telefon pun, kita letak dekat telinga pun, kadang-kadang yang tukang tutupnya adalah isteri kita. Okey, kita tutup, tapi mungkin kita tangguhkan dia kepada 5 minit, 10 minit. Okey, jadi orang yang menggerakkan kita sebenarnya adalah isteri kita. Adakah bila isteri kita gerak kita, bang dah masuk waktu subuh, ataupun bang 15 minit lagi nak masuk waktu subuh, adakah kita rasa gembira? Kita kata terima kasih kerana gerak abang, dapat abang bangun solat subuh ke surau. Adakah pernah kita berperasaan gitu? Ataupun kita kata kejaplah, nantilah 2 minit lagi, Haji Hatan tak datang lagi tu, contoh. Okey, adakah kita rasa macam tu? Ataupun kita rasa terus bangun, rasa gembira nak pergi ke surau untuk melaksanakan solat subuh? Jadi itu yang pertama.
Yang kedua, semasa kita mendirikan solat, adakah kita ada rasa di hati ini beban? Allah, lambatnya imam ni. Imam ni baca tak sedap. Imam ni baca perlahan. Ada je komplain dalam hati dia. Okey? Yang penting sebenarnya bila kita solat berjamaah bersama dengan imam adalah kita menghayati bacaan imam itu dengan sebaiknya. Okey? Kalau boleh kita faham apa yang imam baca. Itu sebenarnya. Yang lagu tu mungkin bergantung kepada kemampuan dan juga kelebihan masing-masing. Ada imam yang biasa suaranya, ada imam yang sedap suaranya. Okey, itu kita tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak susun atur benda tu. Yang paling penting adalah imam tu baca ayat walaupun daripada ayat lazim. Okey, kita boleh faham. Contoh Al-Fatihah kita boleh faham apa yang imam baca. Itu sebenarnya. Okey, bukan kita melihat kepada bacaan dia, kepada lambat atau cepat dan sebagainya. Ataupun setelah kita mendirikan solat, bila kita dirikan solat, kita mula dengan takbiratul ihram, kemudian kita tutup dengan salam. Apakah perasaan kita selepas itu? Adakah sama perasaan kita selepas kita main bowling? Apa yang kita rasa selepas kita main bowling? Ada orang kata lepas kita main bowling kita akan rasa hilang stres. Okay, kalau kita melihat kepada salafus salih, mereka bila mereka stres, mereka menunggu waktu salat. Okay, kerana waktu solat inilah tempat untuk mereka menghilangkan stres, merehatkan minda, merehatkan tubuh. Okay, kerana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu. Kerana itu adalah jadual yang Allah bagi kepada kita. Itu pun setelah Nabi SAW naik turun bertemu dengan Allah. Daripada 50 waktu salat yang Nabi SAW merasa umatnya tidak akan mampu mendirikan 50 waktu salat, Nabi naik bertemu dengan Allah, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada umat Nabi SAW. Sekarang ni tinggal 5 waktu solat. Adakah dengan 5 waktu solat ini kita merasakan dia memberikan ketenangan kepada jiwa kita, ketenangan kepada diri kita? Semasa esok kita akan bekerja, kita akan salat subuh, kemudian nanti kita akan masuk kerja, kita akan mula duduk menghadap segala fail-fail kita, kerja-kerja kita. Di situ bermula stres. Okey? Dan ada orang apabila dia tidak ada kesedaran ini, bila kerja tak siap, dia tak keluar office kerana kerja tak siap lagi. Tetapi azan dah berkumandang, dia masih lagi dengan kerja dia. Biasanya kalau orang yang begini, muamalah dia, maksudnya cara dia respon dengan apa yang Allah tetapkan, biasanya orang ini dia tidak akan dapat ketenangan yang Allah janjikan kepada kita. Walaupun selepas itu dia solat. Okay, walaupun selepas itu dia solat, selepas dia siap kerja dia solat, tetapi dia tidak akan sama ketenangan yang dia dapat, yang Allah bagi kepada orang yang datang solat takbir yang pertama bersama dengan imam. Takkan sama. Jadi tuan-tuan, kita kena tukar kita punya cara pandang kita kepada solat ini. Kerana solat ini adalah keutamaan dalam kehidupan kita, melebihi daripada segala-gala urusan yang kita ada, yang kita ada dalam dunia ini. Sesibuk mana sekalipun, solat itu mesti diletakkan sebagai keutamaan. Saya pernah lihat
satu video klip Raja Salman ketika itu bersama dengan Presiden Amerika Syarikat. Apabila tiba waktu solat, dia terus meninggalkan majlis itu kerana nak mendirikan solat. Itu adalah pemimpin dunia bertemu dengan Presiden Amerika Syarikat. Tak ada pula Presiden Amerika Syarikat kata, oh, dia tidak hormat kita punya program, jadi kita boykot. Tak ada pula. Okey, itu adalah cara kita. Okey, cara kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari bukan lama sangat, tuan-tuan. Solat yang kita dirikan tu bukan lama sangat. Kita mungkin rasa lama. Mungkin sebab soalan saya tadilah, gembira ke, rasa berat ke, mungkin sebab kita rasa berat, kita rasa lama. Tapi bagi orang yang betul-betul bermuhasabah, dia kena tengok solat dia, setiap kali dia buat solat berapa minit. Katakanlah solat tu 10 minit, satu solat, kita kira purata 10 minit. 5 waktu solat tak sampai sejam. Daripada 24 jam kehidupan kita seharian, 23 jam untuk urusan tidur kita, untuk urusan kerja kita, untuk urusan apa-apa perkara yang selain daripada ibadah. Tapi 1 jam, lebih kurang 1 jam urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup, tuan-tuan. Sedangkan kita bekerja pun kita kena cukup 8 jam. Tidaklah pula saya mengatakan bahawa kita kena ibadat 8 jam. Tapi saya nak bagi tahu di sini bahawa kepada diri saya dan kepada tuan-tuan yang ada pada malam ini, saya nak bagi tahu kita kena meletakkan keutamaan itu. Kalau kita tak dapat nak buat selama, orang kata dalam tempoh masa yang lama solat itu, tapi cukuplah kita buat on time dan kita buat sungguh-sungguh. Kita buat pada tempoh masa dia. Contoh, solat pada waktunya secara berjamaah, dan kita khusyuk di dalam solat kita. Kalau saya sejam pun tak apa, tapi berkualiti. Jadilah. Itu yang kita, mungkin itu ramai orang yang mampu yang sebanyak itu, 1 jam. Kalau ada orang yang lebih mampu lagi, buat lebih daripada itu, lagi baiklah. Okey. Dan ada orang yang dia terlalu berkira, itulah saya kata tadi, dia terlalu berkira dengan masa dia. Dia terlalu berkira dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak luangkan masa sedikit. Kerjakan solat dulu. Meeting, contoh meeting lah. Kita kena ada keberanian lah, bos. Minta izin sekejap, bos, kita berhenti sekejap, azan dah tu. Ada setengah bos ni, dia rasa selagi tak habis, teruskan meeting. Kita kena ada keberanian tu. Okey. Dan solat ini juga dia adalah merupakan penanda aras. Penanda aras bagi individu, bagi seseorang. Contoh, kalau kita nak berkawan. Pertama, kalau kita nak berkawan, berkawanlah dengan orang yang menjaga solat. Kerana orang yang menjaga solat ini, kawan yang menjaga solat ini, selalunya dia akan mempengaruhi, akan menguatkan kita. Kerana mungkin dia lebih lagi daripada kita. Okay? Cara dia tu, perhatian dia tu, fokus dia kepada solat itu lebih. Jadi kita cuba untuk mengikuti apa yang dia buat. Ataupun mungkin kita sendiri dapat mempengaruhi dia. Okey, dia tengok kita boleh jadi imam, baca dengan baik. Dia juga yang mengambil faedah daripada kita. Dia juga berubah menjadi lebih baik daripada yang sebelum ini.
Kemudian yang kedua, bagi orang yang nak mencari isteri, apakah dia punya benchmark dia? Kita kena tanya solat dia dulu. Kena siasat suruh mak kita, siapa yang ada anak yang nak kahwin ni, bapa kena tanya, dah cek ke solatnya? Minta sesiapa yang boleh menjadi spy lah, tengok, okey, dia solat ke, jenis orang yang solat ke, ataupun sebaliknya. Sebab bila dah kahwin nanti susah sebenarnya. Sebab masa tu kita dah ada, bila dah kahwin kita akan ada anak, kita ada masalah diri kita sendiri, nak betulkan diri sendiri. Kemudian nanti anak pun dia menunggu juga ibu bapa yang mendidik dia. Anak-anak sebelum bapa dia berubah, mungkin ketika tu dia tengok bapa dia tak semayang, dia akan lihat, oh bapa aku tak semayang. Kalau boleh biarlah bila anak kita lahir, anak kita tengok, oh mak ayah aku orang yang solat. Jadi dia tu sendiri dengan sendirinya akan mencontohi ibu bapa dia yang melakukan solat. Kemudian yang ketiga, kalau kita nak berurusan dalam jual beli, dalam urusan bisnes, letakkanlah keutamaan yang utama orang yang mengerjakan solat. Okay? Walaupun kita kata tidak 100% orang yang solat itu jujur, tapi perkara pertama sebelum kita pergi kepada melihat kepada dia punya kejujuran dan amanah dia, kita tengok dia solat ke tak solat. Okey, lepas tu baru kita tengok dia punya kejujuran dia, kecakapan dia dan sebagainya lah. Sebab orang bisnes ni dia melihat semua perkara, dia tak boleh lihat orang yang setakat solat saja. Tetapi solat itu kita jadikan dia sebagai teras. Okey, bagaimana pula solat ini di dalam keluarga? Di dalam keluarga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah dah ingatkan, kerana Allah dah memang janjikan kepada manusia ini, hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepadaku. Kalau kamu tidak melaksanakan apa yang telah diamanahkan kepada kamu, tunggulah nanti ganjaran akibat yang aku akan sediakan kepada kamu. Jadi kita ada ahli keluarga, kita ketua keluarga, ahli keluarga kita, isteri, anak-anak kita bertanggungjawab, untuk memberikan pendidikan kepada mereka tentang solat. Mungkin kita hantar dah sekolah agama, tapi kadang-kadang anak-anak ni dia akan tengok sejauh mana komitmen ibu dan ayah di rumah, di depan mata dia orang. Sekalipun di sekolah dia orang dah belajar, tapi sebenarnya yang menguatkan mereka untuk melaksanakan solat itu adalah mak ayah tu sendiri. Kalau mak ayah tidak melaksanakan solat, anak-anak dia pun akan terumbang-ambing, akan ikut mak ayah dia. Jadi kita kena berusaha, setiap kali kita datang ke surau, kita kena ingat orang yang di rumah. Contoh solat subuh, kita dah berada di surau, selepas kita selesai memberi salam, kita kena ingat yang dekat rumah tu dah bangun ke belum. Tadi rasa dah gerak, tapi tak tahu dah dirikan solat ataupun belum. Kita kena ingat. Balik nanti kita kena tanya. Kalau rasa tak sedar hati juga, kita kena keluar kejap, kita telefon, dah solat ke belum. Kadang-kadang anak-anak kita ni bila dia ada bilik, kadang kita panggil, kita ketuk, long, bangun long. Dia baba, contoh, dia baba, dia nyaut je, tapi lepas tu dia sambung balik tidur. Kita tak tahu apa yang berlaku. Kita kena pastikan. Itu tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga. Kalau tak, nanti Allah akan mempertanggungjawabkan kepada kita. Allah akan soal kita di akhirat nanti.
Kemudian kalau kita nak bentuk keluarga kita, nak elokkan keluarga kita, mulakanlah dengan solat. Kalau ada masa lapang, sekali-sekala kita geraklah anak-anak anak-anak isteri kita. Contoh kita gerak awal pukul 5 suku begitu, kita gerak. Kita ajak mereka untuk berqiyamul lail. Kita jadi imam. Apa salahnya? Kerana kita nak buktikan, kita nak didik anak kita, nak didik isteri kita, betapa pentingnya untuk kita mendirikan solat. Begitu juga di dalam masyarakat. Nak bentuk masyarakat yang baik, kita yang berada di sini yang kena sebarkan nasihat. Kita memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat kita di kejiranan kita. Mana-mana yang kita tengok agak cuai sedikit, kita datanglah bertanya khabar, dan sekali-sekala kita pasang juga persoalan-persoalan, ataupun kita pasang juga dia punya mesej-mesej kita, supaya mereka datang bersama-sama mengimarahkan surau Mukhlisin ini. Kerana baiknya masyarakat itu dilihat kepada orang yang datang mengimarahkan rumah Allah. Kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang ini, dia tidak sama dengan apa yang dalam seminggu, contoh dalam seminggu, pada hari Isnin sehingga hari Ahad, yang ketara orang Islam datang solat ramai jumlahnya adalah pada hari Jumaat. Kalau kita tengok orang solat Jumaat sampai buka lagi ruang di luar masjid. Kalau kita lihat itu, maksudnya kalau betul-betul semua orang di satu tempat itu turun, maka keadaannya akan jadi macam tu. Buktinya masa bila? Kalau kita ada buat program, contoh ada penceramah yang terkenal yang datang bagi ceramah, cuba kita tengok penuh, belakang penuh. Kalau mereka turun, itulah keadaan dia. Tapi kita hanya melihat keadaan itu pada hari Jumaat, dan kita tidak melihat pada hari-hari yang lain. Yang paling menyedihkan pada waktu subuh. Pada waktu subuh. Jadi kita dah yang bertanggungjawab untuk mengajak orang supaya mengimarahkan masjid kita ini dengan salat berjamaah paling kurang. Yang kuliah tu ikutlah. Nak duduk pun boleh, tak nak duduk pun tak apa, tapi yang afdalnya dia duduk. Untuk mendengar kuliah, mendapatkan manfaat ilmu. Kalau kita lihat kepada fatwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di dalam kitab beliau beliau mengatakan, wala uhibbu li ahadin tarkal jama'ah walau sallaha bi nisa'ihi aw rafiqihi aw ummihi. Aku tidak menyukai seseorang yang meninggalkan salat berjamaah walaupun selepas itu dia mendirikan salat dengan isteri-isterinya. Kalau di sini ditulis nisa'ihi, nisa isteri-isterinya, ataupun mungkin anak-anaknya dan sebagainya. Dia umum, kalimah yang umum. Au rafiqihi, atau dengan temannya, rakannya. Au ummihi, atau dengan ibunya. Au ba'dha waladihi, ataupun dengan anak-anaknya fi baitihi. Maksudnya Imam Syafi'i kata, aku tidak suka orang yang meninggalkan salat berjamaah di masjid atau di musalla semata-mata kerana nak solat di rumah, walaupun di rumah tu dia solat berjamaah. Wala urakhisa lahu fi tarkil jamaah illa min uzr. Dan aku tidak merukhsahkan, aku tidak memberikan rukhsah ni keringanan, kebenaran untuk meninggalkan jamaah, melainkan jika ada keuzuran, ada kesulitan. Ada kesulitan yang disebutkan oleh syarak.
Kemudian Syekh Abdullah Al-Jibrin berkata, wajib bagi orang Islam mempelajari hal yang wajib dalam Islam untuk dipelajari secara lafaz dan makna, seperti takbir, surah Al-Fatihah dan pelbagai bacaan tasbih, serta segala perkara yang wajib dalam solat. Syekh Abdullah Al-Jibrin mengatakan orang Islam dalam solat ini bukan setakat dia tahu lafaz salat, bacaan sahaja, tapi wajib ke atas dia untuk memahami apa yang diucapkan, sama ada yang diucapkan itu adalah takbir ataupun surah Al-Fatihah ataupun ayat Al-Quran ataupun tasbih dan sebagainya. Kita kena usahakan sebelum kita pergi mendalami Al-Quran. Pada saya yang wajib kita buat adalah kita mendalami bacaan solat kita. Contoh, kita tak angkat takbir Allahu Akbar, masuk dalam jiwa kita makna itu. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, masuk makna itu di dalam hati kita. Kemudian kita baca doa istiftah. Okey, kemudian di hujung tu kita ada ayat inna salati. Kita berikrar, berjanji, berakur janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Kita janji kepada Allah setiap waktu kita melaksanakan salat, ataupun kalau kita melakukan salat sunat, kita baca juga. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan. Tapi kalau kita sebut janji itu tanpa kita faham apa yang kita janjikan kepada Allah, janji itu tidak memberi kesan kepada kita. Okey? Dan di dalam solat kita ada doa. Solat itu sendiri secara bahasa dia membawa maksud doa. Contoh, kita di antara dua sujud kita ada baca Rabbighfirli. Itu yang paling ringkas lah. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Tuhanku, ampunkanlah aku, ampunkanlah aku. Itu sebenarnya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disunatkan kepada kita pada tahiyat al-akhir, setelah innaka hamidum majid, kita membaca doa-doa tambahan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang boleh kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon perlindungan daripada azab kubur, wa min azabi jahannam, dan daripada azab api neraka jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah kejahatan orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati, wa min fitnatil masih ad-dajjal, dan juga daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Itu antara doa-doa yang boleh kita baca. Selain daripada itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma inni asal apa tadi saja lupa lah saya. Allahumma inni a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, untuk mengingati kamu. Okay? Kita minta tolong daripada Allah supaya kita mudah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala zikrika wa syukri wa husni ibadati, dan kita melaksanakan ibadat dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena minta kepada Allah. Dan ada lagi doa yang boleh kita baca selepas subuh. Okey, selepas salam, sebelum salam. Allahumma rzuqni ilman nafi'an. Ya Allah, ya Tuhanku, rezekikanlah aku
ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang halal lagi baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal ibadat yang diterima. Itu antara doa-doa yang boleh kita baca selepas sebelum daripada salam. Okay, selepas innaka hamidum majid. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yaum al-qiyamah as-salah. Perkara yang pertama yang akan dihisab di hari kiamat nanti, yang Allah hisab ke atas seorang hamba itu adalah salah. Fa in saluhat saluha sa'ir amali. Sekiranya salat itu baik, maka akan baiklah seluruh amalnya, maka akan mudah urusan-urusan yang lain. Wa in fasadat, sekiranya salatnya bermasalah, fasada sa'ira amali, maka akan bermasalah urusan-urusannya yang lain. Okey. Antara perkara yang perlu kita cakna di sini adalah tentang kelebihan. Okey, kelebihan kita mendirikan salat. Antaranya adalah solat itu adalah pencuci dosa kecil. Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW berkata, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum. Apa pandangan kamu sekiranya ada sungai di depan rumah kamu, yaghtasilu fihi kullu yawm khamsan, kamu mandi di dalamnya setiap hari 5 kali, ma taqulu dhalik yubqa min darani. Nabi SAW bagikan permasalahan. Nabi SAW memberikan permasalahan kepada para sahabat. Nabi kata, bayangkan di depan rumah kamu ada sebatang sungai. Dekat sungai itu kamu mandi 5 kali sehari. Nabi tanya kepada para sahabat, adakah tinggal apa-apa lagi kekotoran pada tubuh badan kamu? Maka para sahabat menjawab, la yubqa min daranihi syai'a. Sudah pasti ya Rasulullah, tidak akan ada lagi kekotoran yang berbaki, yang tinggal melekat di dalam pada tubuh kami. Kemudian Nabi mengatakan, fadzalika mislus salawatil khams. Itulah dia perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihal khataya. Allah akan menghilangkan dosa-dosa daripada diri kita. Dan dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Kerana dosa-dosa besar, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil al-kabair, dosa-dosa besar dia memerlukan kepada taubat. Okey, dengan taubat sahaja dosa besar boleh diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seseorang itu akan mendapat cahaya di dunia dan di akhirat. Hadis Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wa najatan yaumal qiyamah. Sesiapa yang memelihara solat, maka baginya cahaya, burhanan dan petunjuk, wa najatan dan pelepasan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafizu 'alaiha, sesiapa yang tidak menjaga solat, lam yakun lahu nur wala burhan wala najah, tidak akan dia dapat cahaya, petunjuk dan pelepasan. Wa kana yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti dia akan duduk bersama-sama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ini janji Nabi pada orang yang melalaikan salat. Dan dalam hadis yang lain, Bashiril masya'ina fil dhulm ila al-masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira. Ini Nabi berkata kepada orang Islam, berikanlah kabar gembira, berita gembira kepada al-masya'in. Al-masya'in ni orang yang banyak berjalan. Maksudnya orang yang selalu pergi masjid. Dia dalam bahasa Arab ni dia dipanggil
Siyarul mubalaghah. Siyarul mubalaghah ni kalau dalam English ni dia panggil apa? Superlative. Paling banyak. Okey. Jadi al-masyai ni orang yang paling banyak berjalan berung-alik ke masjid. Fi dhulm, di dalam kegelapan ke masjid, Allah akan memberikannya cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Kerana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, okay, ini mungkin fadilat yang seterusnya, orang yang salat ini Nabi mudah kenal. Okay, kerana Nabi SAW mengatakan, yang ini hadis daripada ada sahabat ni, saya lupa nama sahabat ni, tapi dia mengatakan bahawa kuntu abitu ma'a Rasulillah, aku telah bermalam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Saya rasa ini Anas kot, sebab ini orang yang datang memberi khidmat kepada Nabi. Okay, aku telah datang kepada Nabi untuk membawa air wudu dan juga membantu Nabi untuk menunaikan hajatnya, qada' hajat. Faqala li, Nabi SAW sambil Nabi melaksanakan hajat dia, Nabi mengatakan kepada Anas, mungkin saya rasa Anas ataupun Abu Hurairah, antara dua. Nabi mengatakan, sal, tanyalah. Nabi memberi peluang kepada orang ini untuk bertanya. Maka orang ini bertanya, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bertanya, siapakah orang yang akan menjadi peneman, pendamping kamu pada hari kiamat nanti di syurga? Kemudian Nabi kata, au ghairu zalik, ada lagi tak? Nabi tanya, ada lagi tak soalan? Kemudian qultu huwa zak. أشهد